Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua anak-anak didik Ustazah. Kelas hari ini, kelas PDPR bersama dengan Ustazah Fini. Sebelum mulakan kelas, marilah sama-sama kita membaca doa dahulu diikuti dengan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Okey, selawat yang Ustazah baca tadi namanya adalah selawat Jibril. Selawat yang paling ringkas. Namun ganjarannya tetap sama. Bila kita selawat sekali, Allah balas pada kita 10 kali. Jadi anak-anak boleh amalkan sebab selawat ni ringkas saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Baca sokmo, kan? Buatlah 100 kali ke 1000 kali ke? Sebab benda tu mudah. Anak-anak nak buat sambil tengok TV pun boleh. Nak main game pun boleh. Selawat saja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kan? Nanti Allah balas balik kat kita selawat sebanyak 10 kali. Okey, jom kita tengok tajuk hari ini. Okay, hari ini kita nak belajar Sirah tahun 3, bab 1, tajuknya kenabian, subtopiknya dakwah secara rahsia. Okey, kita tengok. Dakwah secara rahsia. Pada peringkat awal permulaan dakwah, Nabi berdakwah secara rahsia atas perintah Allah. Nabi tak pandai buat keputusan sendiri kan? Nabi tak boleh buat keputusan sendiri. Semua yang Nabi buat tu adalah perintah daripada Allah, bukan keputusan yang Nabi buat sendiri. Sebab itulah Nabi ni terpelihara daripada dosa. Semua yang Nabi buat itu, Nabi ikut perintah Allah. Kita ni dah banyak lalai kan? Okey. Jadi Allah turunkan surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir. Allah kata apa? Maksudnya, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Hendaklah engkau agungkan Tuhanmu. Hendaklah engkau bersihkan pakaianmu. Segala perbuatan dosa hendaklah engkau jauhi. Dan janganlah memberi kerana hendak beroleh yang lebih baik. Allah kata. Kenapa pula ayat ni yang mengatakan secara dakwah secara rahsia? Tengok ni. Ya ayyuhal mudassir. Wahai orang yang berselimut. Kenapa Allah kata wahai orang yang berselimut? Wahai orang yang berselimut ni, Allah kata kerana masa Nabi menerima wahyu yang pertama, Iqra tu, Nabi kan takut. Nabi pulang kat rumah, Nabi cakap kat isteri dia, selimutkan aku kan. Jadi Allah pun turunlah ayat, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Allah kata. Tak nak Nabi ni tenggelam dalam rasa takut dia. Padahal apa yang berlaku itu adalah peristiwa perlantikan Nabi menjadi Rasul. Maka Rasulullah pun mengikut arahan yang Allah turunkan. Memberi dakwah. Pada asalnya dakwah diberikan secara rahsia. Kemudian Rasulullah berdakwah kepada kaum keluarga dan sahabat-sahabat baginda secara rahsia. Orang yang pertama memeluk Islam di kalangan wanita adalah isteri baginda. Okey. Seruan baginda, apa yang Nabi seru ni? Beribadat kepada Allah. Yang kedua, bersikap lemah lembut sesama manusia. Yang ketiga, bersatu padu. Yang keempat, memberhentikan peperangan. Inilah yang Nabi bawakan. Memberhentikan peperangan itulah yang paling penting. Sebab Nabi ini membawa akhlak yang baik, membawa fitrah kasih sayang kepada semua umat-umat dia. Okey, sebab Rasulullah menjalankan dakwah secara rahsia. Ajaran Islam bertentangan dengan amalan masyarakat. Kenapa ajaran Islam bertentangan dengan masyarakat? Sebab masyarakat zaman Nabi hidup ni adalah masyarakat Arab Jahiliyah. Mereka ni tidak tahu. Mereka ini tidak pandai. Mereka rasa apa yang mereka buat tu betul. Menyembah batu itu betul, menyembah matahari itu betul, menyembah patung itu betul. Mereka rasa kerana mereka tidak ada seorang Nabi pun sebelum ni.
Kan jadi turunnya Nabi ini membawa ajaran Islam yang bertentangan dengan masyarakat masa tu. Jadi Nabi perlu berdakwah secara rahsia dahulu. Kalau tiba-tiba Nabi kata, oh bukan, batu bukan Tuhan. Mestilah mengamuk kan. Tiba-tiba je tak siapa-siapa kan. Tiba-tiba keluar cakap macam tu. Jadi Nabi ni mengambil, Allah mengilhamkan kepada Nabi untuk mengambil jalan secara rahsia dahulu. Makna memberi ajaran Islam ni kepada orang-orang yang terdekat sahaja dahulu. Supaya tidak dapat dikesan oleh kaum Quraisy. Pergerakan pula Nabi membuat secara rahsia ni. Nabi memberikan dakwah ni waktu malam. Maknanya siang tak ada. Siang berlaku macam biasa. Sehari-sehari tu berlaku seperti biasa. Tapi malam orang-orang ni pun tiba-tiba datang dekat tempat yang nak mendengar Nabi memberikan dakwah. Menghilangkan penentangan terbuka. Terbuka kaum Quraisy. Mengelakkan penentangan terbuka kaum Quraisy. Mengelakkan. Okey. Jadi ini pun untuk supaya orang-orang tak tahulah kan. Bila orang tak tahu, tak adalah penentangan lagi. Jadi sebab orang-orang pergi keluar waktu malam. Kalau bercakap siang-siang pun dia diam aja kan. Okey. Untuk mengelakkan masyarakat Arab jahiliah terkejut dengan sesuatu yang baru. Kan mereka dah terbiasa dengan amalan nenek moyang mereka. Jadi Nabi ni pun bawalah sesuatu. Nabi bawa sesuatu yang baru. Tapi Nabi tak maulah terkejut kan tiba-tiba aja kan. Allah perintahkan supaya menjalankan dakwah secara terbuka kan. Jadi terkejutlah semua orang. Tak boleh macam tu. Sedangkan Nabi pun kena juga ada dulu pengikut 2-3 orang kan. Sekurang-kurangnya boleh support Nabi. Kalau tiba-tiba Nabi seorang, habislah Nabi kan. Adalah agak jahiliah ni sikit-sikit nak berperang saja. Okey, kita tengok lagi. Golongan awal yang memeluk Islam, dakwah secara rahsia dilakukan selama 3 tahun. Tak cepat, makna berlaku slow. Sehinggalah nanti akan terbuka. Tapi sekarang ni memang berlaku secara slow sahaja. Okey, di kalangan wanita, mestilah isteri Nabi sendiri kan. Sayyidina Khadijah ini orang yang pertama yang memeluk Islam. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda. Di kalangan lelaki pula, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Di kalangan orang lelaki yang pertama lah. Kerana apa Sayyidina Abu Bakar ni boleh memeluk Islam dengan cepat? Kerana Sayyidina Abu Bakar ni telah berkawan dengan Nabi sejak kecil lagi. Dah kenal dah perangai Nabi. Dah tahu dah Nabi ni tidak suka bercakap bohong. Dah tahu dah Nabi ni memang selalu memegang amanah. Bukan seorang yang tidak boleh dipercayai. Nabi ni memang orang yang dipercayai. Okey, di kalangan kanak-kanak, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ni adalah sepupu Nabi. Nabi kan tinggal bersama dengan Abu Thalib. Ini di kalangan kanak-kanak. Di kalangan hamba pula adalah Zaid bin Harisah. Kerana Zaid ni adalah hamba kepada Nabi yang akhirnya menjadi anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalangan lelaki, Ustazah tengok dalam buku sekejap manakah? Rasulullah menyeru mereka supaya beribadat kepada Allah dan bersikap lemah lembut sesama manusia serta bersatu padu dalam memberhentikan peperangan. Rasulullah menjalankan kegiatan dakwah dan beribadat secara sembunyi. Hal ini kerana ajaran Islam bertentangan dengan amalan masyarakat Arab. Supaya tidak dapat dikesan oleh kaum Quraisy. Okey, kita tengok orang yang memeluk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Ni Abu Bakar As-Siddiq ni diam-diam pula berdakwah pula senyap-senyap juga mengajak kawan-kawan dia. Okey, yang pertama adalah Uthman bin Affan, Zaid bin Awan, Abdul Rahman bin Aus, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini antara orang-orang yang berjaya masuk Islam melalui
melalui Abu Bakar, Saidina Abu Bakar. Dakwah secara rahsia ini dilakukan selama 3 tahun. Rasulullah berjaya mendapatkan pengikut daripada kalangan orang-orang yang dipercayai. Inilah sebabnya Nabi berdakwah secara rahsia. Masa ni lah, siapa lagi yang masuk Islam masa ni? Selama 3 tahun ni ramai dah kan. Kebanyakannya adalah golongan-golongan hamba seperti Sumayyah dan Yasir, seperti siapa? Bilal bin Rabah pun masuk Islam semasa dakwah ni berlaku secara rahsia. Okey, hikmah dakwah secara rahsia. Ajaran Islam diterima tanpa gangguan. Ajaran Islam ni diterima tanpa gangguan sebab siapa yang nak saja. Nabi tak paksa pun kan. Siapa yang nak boleh. Mari masuk Islam. Semua berkumpul kan. Okey, penentangan terbuka dapat dihindari. Tak adalah lagi kena bunuh ke, kena seksa ke, tak ada lagi sebab berlaku secara sembunyi-sembunyi. Dan membina kekuatan umat Islam. Selama 3 tahun inilah Nabi membina kekuatan akidah, kekuatan suruh percaya dahulu. Sebab masa ni tidak ada lagi seruan untuk solat, tak ada lagi. Untuk akidah saja, untuk kuatkan akidah bahawa Allah itu satu, Allah itu satu, Allah itu satu, dan menyebarkan dakwah melalui kasih sayang. Tidak ada lagi suruh solat ke, suruh semayang ke, tidak ada. Semuanya berlaku secara slow-slow. Kan? Suruh kuatkan dulu bahawa Allah itu memang ada. Tanam dulu, kuatkan dulu bab tauhid tu. Itulah yang Nabi bawa pada mulanya. Sehingga kan umat Islam yang diberi dakwah secara rahsia ini sudah tidak tergugat lagi walaupun kena seksa ke apa ke, dah tak tergugat dah. Kan? Iman mereka sudah kuat. Okey, sampai kat sini sahaja dahulu kelas Ustazah Fini. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi dalam kelas PDPR siri yang lain pula. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.